Sekarang ini Malaysia sedang heboh selepas dikejutkan dengan tindakan waris Kesultanan Sulu merampas aset ke atas dua buah anak syarikat milik Petronas di Azerbaijan. Rentetan itu, aktor politik mula saling tuduh-menuduh antara satu sama lain dan sesi persidangan parlimen juga panas selepas usul untuk membahaskan isu berkenaan ditolak speaker. The Truth Channel bagaimanapun tidak mahu terheret dalam drama politik ini kerana sedar aktor-aktor politik terbabit hanya mahukan mileage politik. Tetapi sebelum itu, please like, please subscribe this channel and don't forget to press the button. Thank you guys. Apapun pertikaian dalam arena politik tanah air, hakikatnya surat daripada bekas peguam negara Tommy Thomas lah, iaitu surat yang bertarikh 19 September 2019 sebenarnya yang menjadi asas kepada final awards ketika perbicaraan di Mahkamah Arbitrasi di Paris, Perancis. Hakim Mahkamah Timang Tara Sepanyol Gonzalo Stampa berulang kali merujuk kepada surat Tommy Thomas dan akhirnya membuat keputusan yang berpihak kepada waris Sulu. Faktanya juga, sekurang-kurangnya 10 kali Gonzalo Stampa merujuk kepada surat Tommy Thomas ketika membuat hujahan, penghakiman atau the arbitrator analysis and findings. Surat ini jugalah yang dibimbangi meletakkan aset Malaysia di 169 buah negara yang menandatangani Konvensyen Timang Tara New York dalam keadaan berisiko. Sebagaimana kita semua sudah maklum, waris Kesultanan Sulu membawa isu tuntutan ini Mahkamah Arbitrasi selepas kerajaan Malaysia menghentikan bayaran tahunan sebanyak 5,300. Bayaran itu merupakan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian tahun 1878 di antara Sultan Sulu, Sultan Muhammad Jamil Al-Alam dengan syarikat berpihakan Borneo Utara yang mentadbir Sabah pada ketika itu. Bayaran tersebut dihentikan kerajaan pada 2013 sebagai tindak balas ke atas pencerobohan Jamalul Kiram III. Tragedi berdarah yang menjadi titik hitam dalam sejarah kedaulatan negara itu telah menyaksikan 10 anggota keselamatan kita terbunuh. Dalam hal ini, langkah yang dibuat kerajaan pada waktu itu adalah wajar kerana Jamalul Kiram III yang bertindak melanggar perjanjian terlebih dahulu dan menceroboh negara dan kemudiannya membunuh anggota tentera dan anggota polis kita. Dalam bahasa mudahnya, kalau orang dah ceroboh rumah kita, bunuh ahli keluarga kita, apakah kita masih perlu membayar duit kepada penceroboh itu? Sudah tentu tidak. Dan sebagai negara yang bermaruah dan sebagai negara yang berdaulat, Malaysia perlu bertindak tegas mempertahankan haknya. Tapi hari ini, keputusan tersebut yang sebelum ini disokong oleh semua pihak tiba-tiba mahu dipolitikkan. Ada pula yang menyalahkan pemimpin terdahulu, kononnya telah mungkir janji dan gagal membuktikan pengganas yang menceroboh dan membunuh anggota keselamatan kita itu bukannya daripada waris Kesultanan Sulu. Padahal sudah jelas, Raja Muda Agmuddin yang mengepalai pasukan pengganas tersebut adalah anak saudara kepada Jamalul Kiram. Kalau kita nak bercakap soal politik, jangan kita lupa pada 2013 media Filipina iaitu Philippine Daily Inquirer dan agensi berita antarabangsa Reuters memetik sumber keselamatan Filipina dengan melaporkan bahawa pencerobohan oleh pengganas Kiram itu ada kaitannya dengan beberapa tokoh pembangkang Malaysia. Tapi sekali lagi ditegaskan, bukan isu politik yang mahu The Truth Channel sentuh dalam video kali ini. Berbalik kepada surat Tommy Thomas yang menjadi perhatian The Truth Channel. Dalam surat itu, Tommy Thomas menyatakan kekesalan Malaysia dan turut menyenaraikan tunggakan 10% yang ingin dibayar menjadikan jumlah keseluruhan adalah 48,230. Tommy Thomas kemudiannya menawarkan untuk menghantar segera wang tersebut dan sebagai pertukarannya pihak Jamalul Kiram diminta menghentikan sebarang langkah untuk mengambil proses timbang tara. Hal inilah yang telah dijadikan asas dan pegangan kepada Gonzalo Stampa ketika membuat keputusan di Mahkamah Timang Tara. Dalam hujahan penghakimannya, Gonzalo Stampa berkata, secara jelas Tommy Thomas selaku peguam negara Malaysia tidak pernah menganggap timbang tara itu sebagai satu serangan terhadap prerogatif kedaulatan Malaysia. Pihak responden juga, kata Gonzalo Stampa, turut mengakui semua bayaran itu dihentikan pada 2013 dan tidak dibayar. Tetapi kini, iaitu bertarikh 19 September 2019 sebagaimana surat itu diutuskan, bersedia dan sanggup membayar klien semua tunggakan dari 2013 hingga 2019 dan bersetuju untuk mematuhi Geran 1878 dan penyerahan 1903 termasuk faedahnya sekali sebanyak 10%. Apapun isu ini melibatkan soal kedaulatan negara, sebaiknya semua pihak perlu bersatu hati dalam soal kedaulatan dan mengetepikan sebarang unsur politik sempit yang tidak menguntungkan negara. Kepada kerajaan, rakyat sedang menilai langkah, pendirian serta penyelesaian konkret kepada isu ini. Cacing, jangan sesekali kita biarkan naik ke mata. Setiap inci kedaulatan bumi Malaysia ini wajib dipertahankan.
Ancaman daripada Waris Sulu dan Jamalul Kiram ini perlu dihapuskan secara mutlak, secara once for all, baik dari segi aspek ideologinya maupun ancaman fizikal melalui gerakan militan serta menerusi saluran undang-undang yang sedang dihadapi Malaysia ketika ini. Sehubungan itu adalah diharapkan pasukan khas yang telah ditubuhkan kerajaan ini dapat berperanan dengan sebaik mungkin bagi memelihara, mempertahan dan mendaulatkan kedaulatan Malaysia. Akhir kalam, sekali lagi sekalung terima kasih kepada semua yang menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe bagi membantu The Truth Channel untuk terus bersemangat dalam mengupas hal-hal semasa tanah air.